Kita akan refresh balik detail tu, kapal tu ada ke tidak setiap setahun, 2 tahun. Orang mesti ingat dalam tu banyak harta karun ke apa. Kami lebih menghargai daripada segi bentuk dia, sejarah dia, apa ada kat sekeliling dia. Banyak bahan, artifak, relik semua masih lagi tersorok, tersimpan dalam hutan ataupun dalam sungai ataupun dalam laut. Jadi untuk kita keluarkan semula benda tu, kita kena mengembara. Disember 1941 menjadi catatan penting sejarah negara. Jepun menakluki tanah Melayu, detik perubahan daripada penguasaan koloni British kepada pemerintahan Nippon. Era yang dikenali sebagai Perang Jepun telah memberi impak besar kepada kehidupan rakyat ketika itu. Laut Cina Selatan telah menjadi saksi kepada perebutan kuasa dunia sejak zaman kuno sehinggalah pada masa sekarang. Gelombangnya rakus menelan segala mangsa perang ke dasar lautan. Di perutnya ada sejarah tersendiri, bangkai yang akhirnya ditinggalkan tanpa diusik dan tidak diperingati sesiapa. Terdampar sunyi di perut Laut Cina Selatan, kapal Nichi Asumaru, sebuah kapal pedagang Jepun, dipercayai membawa minyak mentah pesawat dalam perjalanan ke Borneo, tenggelam, ditembak pada tahun 1960. Terletak 17 batu nautika dari Kuantan, kapal Nichi sepanjang 80 meter dengan 10 meter lebar ini karam 30 meter di dasar laut. Haslinda Zain, mesra disapa Has, merupakan penyelam profesional yang telah pun melakukan lebih 5,000 selaman. Bermula sebagai penyelam rekreasi pada 1995, Has mula memupuk minat menjalankan dokumentasi kapal karam era Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dia mencari dan merekod lokasi kapal karam yang ada di dalam dan luar perairan Malaysia. Bila kita dah menyelam, kita tengok apa yang ada kat kawasan perairan Malaysia. So, bila saya buat extensive research, pergi heads up dengan Ministry of Defence overseas sebab mereka simpan semua rekod-rekod yang ada, yang jatuh dekat dalam kawasan perairan Malaysia tu juga. Minta tolong orang perikanan, fisherman lah. Diorang akan macam, sini dulu ada satu kapal. Tapi kita nak terima bulat-bulat tu tak boleh lah. Sebab kita kena tengok pada lokasi, kita tengok apa signifikan kawasan tu, perairan tu macam mana air dia. Research tu bukan sekadar on paperwork, tapi it was more on surrounding environment. Menjadi seorang penyelam memerlukan keberanian yang luar biasa. Mempertaruhkan kepercayaan diri kepada tangki oksigen sepenuhnya untuk bernafas di dalam air, satu elemen yang di luar kemampuan fitrah seorang manusia. Keselamatan dan kemahiran di bawah air menjadi keutamaan seorang penyelam, baik baharu maupun profesional. Has melihat kemampuan seorang penyelam dapat membuka cabang kepada pelbagai kemungkinan minat lain seperti mencari bangkai kapal karam. Pencarian kapal-kapal sejarah ni, lain orang, lain definisi dia. Macam saya nak memastikan kapal yang nak dilihat secara jelas. Walaupun ada barang-barang artifak yang tertinggal, memang tak akan diusik. Kita akan ambil gambar,
kita pergi pada sejarah. Kita belajar mengenai kapal perang dan peninggalan ni adalah untuk generasi ke depan, bukan untuk kita. I think each of you yang buat advance dengan rek di sini ada DAFCOM masing-masing. Cinta khas terhadap sejarah dan pencarian kapal karam ini dikongsi bersama sahabatnya, Zuriana Zaini. Seorang pengusaha pusat selaman, Zuriana melihat potensi meneroka kapal karam atau REC di sekitar Kuantan ini sebagai lokasi eko pelancongan yang dapat membantu pendapatan penduduk setempat. Lici ni sebenarnya bukan orang lain pun dah pernah pergi. Cuma tak jadikan tempat yang boleh di-upkan. Mungkin sebab jauh. Macam saya ni suka rek, suka kapal. Jadi saya akan cuba dapat info-info daripada kawan-kawan keliling. Okay, macam Kak Has tu, dia kata dia pernah pergi few years back. Dia cakap kapal yang sama masih terbentuk. Sejarah dia unik. Kalau kita bawa orang mesti seronok lah kan. So dia bagi saya koordinat, kita pergi sama-sama, memang betul kapal tu. Dia cek dengan koordinat tu pun memang betul ini koordinat kapal Nishi tu. Jika dahulunya penyelam rekreasi hanya menikmati pemandangan hidupan air laut, ekspedisi pencarian kapal karam dapat membuka satu persepsi baharu, menggabungkan apresiasi hidupan liar dan menyuntik elemen sejarah kepada masyarakat awam, terutamanya penyelam. Kalau orang mesti ingat, kalau rek ni mesti lanun kan. Mesti dalam tu banyak-banyak harta, karun ke apa. Tapi actually kami tak ke arah itu. Kami lebih menghargai rek daripada segi bentuk dia, sejarah dia. Lepas tu apa ada kat sekeliling dia. Okay, selalunya rek yang ada dekat sini, sekeliling ni banyak sangat hidupan. Lain lah, kapal karam ni bila you masuk, you dah rasa, oh ni lain betul. Sekitar jam 7 pagi, Has dan Zuriana melangkah ke jeti untuk memulakan ekspedisi kapal karam Nichi Asumaru. Turut mengikuti mereka ialah 5 penyelam yang juga peminat kapal karam. Cuaca pagi ini cerah dan air sudah pun mula pasang, memudahkan pergerakan bot keluar dari muara sungai. Perjalanan ke lokasi kapal karam mengambil masa dalam 1 jam setengah. Meluncur laju di laut lepas, misi kali ini berada di lokasi 32 km dari pantai Kuantan. Pemeriksaan akhir dilakukan oleh tim untuk memastikan segalanya lancar. Menurut Has, ini merupakan kali ketiga dia kembali melihat semula keadaan kapal Nichi. Kali terakhir dia ke sini pada 2018. Bila pergi ke dive trip, saya hanya nak pastikan daripada sonar scan juga, adakah kapal tu masih ada lagi di lokasi yang tersebut. Selalu tak lari jauh lah, kecuali kapal tu dah dijarah. Yang ini memang kami selalu risaulah. Perasaan berbeza pula buat Nurul Ain Abu Husin. Biarpun sering melakukan aktiviti menyelam melihat kapal karam, hari ini buat pertama kalinya dia akan melihat sendiri kapal Nichi. Bagi saya, diving ni benda yang paling best, kita feel anti-gravity. Feeling yang kita boleh terapung, kita boleh berpusing-pusing. Itu yang lagi best lah. Lepas tu dia calm, tak ada bunyi sangat, just bunyi bubble. Biasanya saya akan ambil tahu kenapa dia tenggelam. Ini kapal apa, kenapa dia tenggelam. Macam itulah. So, macam kapal Jepun kita tahulah biasanya kena torpedo ataupun mungkin ada kapal yang dia langgar batu. Saya mesti bukan dalam sangat, tapi saya nak ambil tahu ini kapal apa dan kenapa dia tenggelam. So, setiap rek dia ada dia punya keistimewaan dia. Macam ada rek yang macam dia full intact, you boleh nampak
full rack kat situ. Ada rack yang memang macam Nici dia dah jatuh ke tepi. Ada rack yang you boleh nampak ada AA gun. Tu rack-rack yang bersejarah lah. Kalau kita dapat bis yang cantik, dapat tengok marine life yang rare, itu bonus lah. Nampak gaya ada arus di permukaan memberi cabaran kepada saya dan penyelam-penyelam lain. Kebanyakannya artifak yang kita temui bersama kapal karam di lautan itu terpelihara dan lengkap, lebih cantik lah berbanding dengan yang di darat. Dan sebab itu juga penjarahan itu ataupun lanun-lanun ini ingin mencuri harta artifak di bawah air itu, mereka sanggup melakukan apa saja. Ekspedisi Majalah 3 kali ini meninjau kapal karam Jepun Nichi Asumaru terletak di timur laut pantai Kuantan. Nazrul Faiz Mat Saad, pengemudi bot sudah cukup arif dengan kawasan perairan di sini. Tenang membawa khas dan pasukannya ke destinasi. Angin kuat membuatkan ombak laut memberi sedikit tentangan. Setakat ini kita dah kena pasti lebih kurang dalam 6 ke 7 kapal karam. Jadi yang berada di sekitar-sekitar kawasan Kuantan kebanyakannya masih lagi baik dan kita boleh tengok sendiri kora-kora yang dah tumbuh, ikan-ikan yang dah datang main dekat area situlah. Boleh kata kora-kora yang cantik yang payah nak dapat dekat tempat lain. Daripada tahun 2018 kita dah start bawa diver-diver untuk meninjau kapal-kapal karam yang ada di sekitar Kuantan ni lah. Kira-kira 15 minit sebelum tiba, masing-masing mula mengenakan sut menyelam dan melengkapkan diri dengan peralatan scuba. Kita di lokasi Nichi Asumaru, nampak gaya ada arus di permukaan memberi cabaran kepada saya dan penyelam-penyelam lain. Kita dive 45 ke 50 minit untuk melihat lebih dekat keadaan Nichi Asumaru. Okey. Semuanya sepi. Hanya bunyi nafas dari corong tangki udara mengisi persekitaran yang sepi namun penuh hidupan. Arus air laut di atas permukaan sebentar tadi memberi sedikit cabaran kepada penyelam. Kini di sekeliling hanya kelihatan biru kehijauan air laut saujana mata melihatnya. Mereka mula menyelam ke tapak lokasi Nichi. Sungguh pun had penglihatan di bawah air hanya berada pada jarak 5 meter. Khas bagaikan sudah biasa melaluinya. Nichi Asumaru ni, dia walaupun dia ditemui tahun 2002, tapi dia jatuh pada tahun 1960 actually. So, kapal ni bila saya tengok balik dan selalu tengok, so far dia paling selamat untuk for diver, newbie, diver datang untuk tengok. Kapal tu masih berada di posisi yang sama, tak pernah dialihkan, tak pernah dijarah oleh sesiapa pun. Di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA di UKM Bangi, kami cuba mendapatkan buah pandangan mengenai penerokaan kapal karam di perairan Malaysia. Pengarah ATMA, Profesor Madya Dr. Asy'ari Muhammad, pakar rujuk arkeologi darat dan maritim Malaysia, sudah terlibat secara akademik dan kerja lapangan dengan pengalaman 30 tahun. Terbaharu, beliau terlibat dengan projek ekskavasi arkeologi di kawasan bekas tambakan di Pulau Melaka, Bandar Hilir, Melaka. Penemuan kapal karam purba ini dianggarkan wujud sejak abad ke-15 Masihi.
kita biasanya fokus lebih kepada dua jenis penemuan kapal. Kerana kedua-dua jenis penemuan kapal ini iaitu kapal yang berkonsepkan kepada kapal perdagangan, satu lagi kapal kepada kapal peperangan. Kami ingin melihat dua aspek utama, iaitu dari segi aspek sejarahnya, keduanya dari segi aspek komersialnya, nilai perdagangan itu di rantau ini. Ya. Dan kepentingan sesebuah penemuan kapal karam itu, terutamanya kapal-kapal yang melibatkan perdagangan di antara timur dan barat sejak abad yang ke-15 itu, memberi nilai tambah maklumat terutamanya dari segi aspek sejarah negara, hubung kait dengan alam Melayu ini suatu ketika dahulu. Itulah antara bukti-bukti sejarah yang kita dapat add on nilai dia melalui warisan yang ketara, tangible heritage, iaitu kita nampak sendiri artifak-artifak yang bersama-sama kapal itu terdampar di dasar lautan. Di negara kita terkenal juga dengan penemuan beberapa jenis kapal perang itu, ya. Misalnya Repulse, Prince of Wales, ya, dan Nietzsche misalnya di Kuantan itu antara penemuan wreck yang penting dan banyak diperkatakan, ya, di negara kita. Banyak membawa nilai sejarah. Sebagai pengkaji arkeologi dan penyelidik artifak bawah air, beliau menyedari hakikat bahawa arkeologi maritim negara masih kekurangan kepakaran ahli arkeologi maritim yang tulen. Masalah penjarahan artifak bawah air di Malaysia juga kini menjadi isu dan harus dikawal agar khazanah warisan negara terjaga. Kebanyakannya artifak yang kita temui bersama kapal karam di lautan itu terpelihara dan lengkap, lebih cantiklah berbanding dengan yang di darat. Dan sebab itu juga penjarahan itu ataupun lanun-lanun ini ingin mencuri harta artifak di bawah air itu, mereka sanggup melakukan apa saja. Lanun-lanun ini cuba berseludup dan juga menjual artifak itu di pasaran gelap misalnya dengan harga yang tinggi. Ya. Kita ada akta, kita boleh menguatkuasakan tentang akta kita supaya, dan juga kita kena bagi sedikit pengajaran ataupun pendidikan kepada pihak orang awam terutamanya bahawa pentingnya menjaga dan memelihara nilai warisan. Bukan saja di darat, malah juga di maritim, di perairan kita, demi menjaga nilai sejarah dan warisan untuk bangsa akan datang. Terdampar sendiri lebih 6 dekad, keadaan Nietzsche masih kekal utuh. Permukaan luar kapal sudah ditumbuhi pelbagai spesies batu karang. Ibarat rumah ikan, Nietzsche menjadi sebahagian daripada ekosistem hidupan marin. Melihat sendiri perubahan yang berlaku pada kapal karam ini membuatkan Ain cukup teruja. Shipwreck ni dia banyak benda yang interesting kat situ. Nietzsche ni interesting dia sebab dia punya sejarah, dia kena torpedo dan dia tenggelam kan. Also dia wreck yang sangat cantik sebab dekat belah atas dia tu dah tumbuh banyak sangat coral. Bukan semua wreck yang akan tumbuh coral macam tu. Ada banyak benda yang bersembunyi kat bawah-bawah tu. Kita boleh explore semua benda. Also, kita still boleh tengok coral dekat situ. Lepas tu dia tumpuan ikan sebab dia jadi macam tukun kan. So, biasanya dekat wreck akan lebih banyak ikan. So, benda-benda tu bukan semua wreck yang ada lah. Tapi Nietzsche, dia punya interesting things yang kita boleh tengok kat situ lah. Hampir 30 minit, Has dan penyelam lain menerokai kapal Nietzsche. Selain menikmati keindahan flora dan fauna bawah air, bagi pencipta kapal karam ini, setiap perincian kapal dikenal pasti dan direkodkan untuk sebarang perubahan yang berlaku. Ia terjadi ekoran hakisan dan karat laut di permukaan besi yang mengubah bentuk fizikal kapal. Setiap tempat baru yang kita turun tu selalunya saya akan berdebar lah. Sebab tak boleh expect apa ada kat bawah kan, tak dapat nak bayangkan. Jadi bila saya turun tu, panjang ni wreck ni. Dia tak pecah, masih elok. Ini bukan untuk wreck lover saja. Ini yang minat coral ke pun boleh pergi. Bila saya balik tu saya Google tengok sejarah dia. Orang yang lama yang pernah pergi situ dia kata ada arm gun.
5-6 tahun lepas masih ada. Sekarang dah tak ada. Sampai sekarang kita masih mencari lah. Itu yang buat seronok tu. Cari lagi kan. Hanya sebilangan kapal karam yang dijumpai di perairan Malaysia. Selebihnya masih menjadi misteri dan menunggu masa untuk ditemui. Masih banyak boleh dan perlu dilakukan oleh penyelidik artifak bawah air dan penyelam bebas yang meminati sejarah khazanah terbenam seperti Nishi Asumaru. Dalam memelihara dan memulihara warisan negara dan nilai sejarah yang mampu dirungkai menerusi eksplorasi seumpama ini, memberi makna dan konteks kepada pelbagai peristiwa bersejarah dalam usaha membentuk identiti Malaysia pada hari ini. Dulu cari rotan dengan arwah ayah saya dulu. Kira raya lah kawasan tu. Tengok dia macam pokok balak. Setebal-tebal bunyi macam tin. Bunyi tin, tengok-tengok. Cakap dengan arwah saya, ayah berapa benda ni, kenapa? Lepas tu tengok sapu-sapu, tengok helikopter. Serpihan-serpihan sini sepatutnya tak dibawa turun. Tapi saya tak tahu niat asal orang yang letak dekat sini mungkin nak buat sebagai tanda lah. Patutnya serpihan sini biar je dekat bangkai helikopter tu. Sebab di situ kawasan yang pelakunya nahas kan. Sebab kita dah tahu berapa banyak lagi yang dah kena bawa turun lah. Hutan hujan tropika Malaysia yang berusia lebih 100 juta tahun. Di dalamnya tersimpan pelbagai khazanah serta rahsia yang setia menanti masa untuk dirungkai dan diteroka. Sekitar tahun 1911, pesawat dari Empire Britain mula memasuki ruang udara Tanah Melayu untuk tujuan operasi peninjauan dan pengangkutan komersial. Sejak era Perang Dunia Kedua, hampir 500 pesawat diketahui terhempas di merata lokasi. Ada antara bangkainya yang masih boleh dijejaki sehingga ke hari ini. Di lereng banjaran Titiwangsa sekitar Pahang, ada misi penting yang harus diselesaikan oleh sekumpulan penjejak ini. Mereka bukan anggota tentera yang menerima arahan misi rahsia mahupun pakar gunung yang fasih selok-belok di hutan. Mereka hanyalah orang awam yang mempunyai semangat luar biasa untuk mencari kepuasan menjejaki tinggalan era peperangan yang tersimpan di tengah rimba. Antara individu berkenaan ialah Hairul Alias, Arif Ahmad dan Widodo Firmono atau lebih mesra dengan nama Wak. Bagi mereka, kembara ini bukan sekadar hobi untuk mengisi ruang waktu yang ada. Tetapi inilah cara mereka mendalami kisah sejarah Malaysia yang jarang didendang. Membawa minat yang sama, misi menjejak khazanah berharga belantara ini menjadi saksi keakraban tiga sahabat. Jam 8 pagi, menuju ke lokasi yang menyimpan artifak yang bernilai, penampakan serpihan kuning menarik perhatian Hairul dan Arif untuk berhenti menjenguk. Bagi mereka, ia kelihatan tidak asing. Serpihan yang ditemui ternyata sebahagian dari bangkai helikopter Bristol Sycamore dan raut wajah Hairul sedikit hiba. Tu ada dia punya part number tu. Setiap serpihan sini sepatutnya tak dibawa turun. Tapi saya tak tahu niat asal orang yang letak dekat sini mungkin nak buat sebagai tanda lah. Patutnya serpihan sini biar je dekat bangkai helikopter tu. Sebab di situ kawasan yang pelakunya nahas kan. Sebab kita dah tahu berapa banyak lagi yang dah kena bawa turun lah. Slim River, Perak. 8 dekad lalu, lokasi ini menjadi tempat pertumpahan darah yang mengorbankan kira-kira 1,000 orang mangsa.
Tragedi Battle of Slim River, satu pertempuran singkat di antara tentera Jepun dengan British pada tahun 1942, menjadi satu memori pahit bagi rakyat Malaysia. Ia merakam titik permulaan kekalahan British. Hari ini, Hairul menjejakkan kaki di laluan yang sama, mencuba memasuki mesin waktu dan menjejak bukti sejarah hitam yang berlaku. Lubang berongga yang ditemui pada besi penghadang jambatan dipercayai akibat terkena tembakan. Lokasi pertempuran ini bagaikan gerbang waktu buat Hairul untuk kembali menjengah keperitan sejarah perjuangan yang pernah dialami oleh nenek moyang. Saya mula berminat dengan sejarah ni apabila saya mula membuka buku waktu bangku sekolah. So bila saya habis sekolah, saya berjumpa dengan orang-orang lama, terutama bekas-bekas tentera kan, diorang cerita kisah pengalaman. Saya jadi lebih minat. Tapi minat saya tak nak terhenti dengan pegang buku saja. Saya cuba untuk pergi ke tapak pertempuran, saya cuba cari balik bangkai pesawat lama semua sebab saya rasa saya cuba nak dapatkan lebih minat tu dengan cara ekstrim lagi. Di sebalik sisa konkrit lama dan bangunan usang yang masih utuh, ia mempunyai kisah yang tersendiri. Bagi Hairul, bukan mudah baginya untuk menjejaki setiap lokasi sejarah yang masih wujud. Ia memakan masa tahun demi tahun untuk sesebuah penemuan. Namun, masa dan tenaga yang diluangkan terbalas apabila misi untuk berkongsi penemuannya kepada orang ramai berjaya. Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang. Tempat kelahiran Arif menjadi lokasi pilihan buat kumpulan ini berkumpul dan melakukan persiapan rapi sebelum memulakan sebarang ekspedisi. Melalui maklumat yang dikumpul dari pelbagai sumber, misi menjejak bangkai pesawat bagai satu pertaruhan yang tidak pasti. Jika bernasib baik, penemuan mereka berjaya. Tetapi yang biasa berlaku, mereka pulang dengan tangan kosong. Kita nak masuk tu, lalu sini, ada digabung. Kalau ada lah, lalu. Setiap tahun, kurang-kurangnya dalam bulan kemerdekaan, saya akan cari satu tapak pertempuran ataupun kawasan bangkai-bangkai pesawat ataupun bangkai helikopter seperti ini untuk saya tunjukkan jiwa kemenangan kita mencapai kemerdekaan. Itu saja yang saya mampu. Orang lain mungkin ada cara yang tersendiri, tapi cara saya ialah saya akan pergi melawat kawasan-kawasan pertempuran seperti pertempuran yang berlaku di luar ataupun termasuk dengan bangkai-bangkai pesawat ini. Satu daripada perkampungan orang asli yang terletak di sekitar Pahang sering menjadi tempat persinggahan Arif. Selain gemar beramah mesra dengan penduduk tempatan, lokasi ini bagai sumber penyelidikan terakhirnya dalam melengkapkan susun silang kata menjejak lokasi bangkai pesawat dengan informasi yang diperolehi. Bila dah dapat tahu yang dia berada di kawasan yang kita orang suspek, kita orang pergi ke kampung asli itu untuk berbincang untuk bertanyakan dekat orang kampung, orang asli. Ada pernah terlihat tak, ada pernah terjumpa tak bangkai pesawat ni. Lepas perbincangan tu semua, kami tetapkan tarikh lah untuk cuba menjejak balik heli ni, tinggalan sejarah. Manaf Bahbusu, orang asli suku Semai penghuni perkampungan ini. Sejak mula bertatih, lelaki berusia 52 tahun ini mula mendalami ilmu di rimba, tempat tumpah darahnya. Selok-belok di hutan adalah taman permainan bagi Manaf dan rakan sebayanya. Pada tahun 1995, Manaf antara individu terawal yang secara tidak sengaja menemui bangkai helikopter Bristol Sycamore ini. Mula-mula saya dulu cari rotan dengan arwah ayah saya dulu. Kira raya lah kawasan tu. Hutan tu tebal lagi.
tengok dia macam pokok balak. Setebal-tebal bunyi macam tin. Bunyi tin, tengok-tengok. Cakap dengan arwah saya, ayah berapa benda ni, kenapa? Lepas tu tengok, sapu-sapu tengok helikopter. Pagi ini misi menjejak bangkai artifak di lereng gunung bermula. Ekspedisi pendakian Lhasa ini turut sama disertai oleh kru Majalah 3. Hari ini saya akan bersama Arif dan rakan-rakannya untuk ekspedisi mencari bangkai helikopter milik tentera udara Diraja Britain yang dikatakan terhempas pada tahun 1997. Jadi kita akan mendaki sejauh 4 km dengan ketinggian berapa tu? 1000 meter. Okey, dengan ketinggian 1000 meter dari aras laut untuk tiba di lokasi nahas. Jom. Minat yang mendalam terhadap sejarah menjadi punca Arif, Wak dan Hairul bersahabat sejak 8 tahun lalu. Banyak belantara telah direntasi bersama dalam melaksanakan misi menjejak pusara pesawat di hutan rimba. Sepanjang waktu itu, 11 bangkai pesawat lama telah diterokai mereka. Ini bukan kali pertama mereka melakukan misi menjejak helikopter Bristol Sycamore di sini. Kali ini, hasrat mereka untuk melawat semula lokasi nahas yang pernah diterokai 3 tahun lalu. Sejarah ni kita kena tahu bahawa banyak bahan, artifak, relik semua masih lagi tersorok, tersimpan dalam hutan ataupun dalam sungai ataupun dalam laut. Jadi untuk kita keluarkan semula benda tu, kita kena mengembara. Kena masuk ke kawasan-kawasan yang orang tak boleh nak masuk. Bukan semua orang mampu untuk meredah banjaran, turun naik gunung, terjun ke laut, tengok di dasar laut apa yang ada kan. Jadi saya kena keluarkan benda tu semua sebab kita nak tunjukkan pada masyarakat yang apa yang ada dalam buku tak sama dengan apa yang ada di luar. Itu membezakan apa yang kita boleh pegang pada tangan dan apa yang kita sendiri tengok dengan mata kita sendiri. Sudah menjadi adat memasuki hutan, setiap langkah harus diatur dengan penuh berhemah. Ekspedisi kali ini agak mencabar. Lokasi yang dilalui mereka jarang dimasuki manusia. Ia menjadi tempat bersarang haiwan liar seperti pak belang dan reptilia berbisa. Amaran diberikan sebagai tanda memohon keizinan dari penghuni asal kawasan ini. Dia kalau ketuk buluh orang asli punya adat saya boleh cerita ya. Pertama dalam hutan ketuk buluh tu menandakan kita pergi dalam berdua. Kita pergi berdua tu yang seorang tu sesat. Itulah dia punya cara pertama dia. Kira petanda, kita tanda ketuk buluh tu supaya lokasi kita dengan kawan kita di mana. Mana yang kita ni kita tahu orang tu ada kat situ. Kedua pula, binatang-binatang buas dalam hutan tu dia dengar bunyi apa yang ketuk buluh dia dia jauhilah daripada kita. Laluan lereng gunung yang curam dan pendakian yang mencanak tinggi tidak menjadi satu-satunya cabaran yang harus ditempuhi dalam menjayakan ekspedisi ini. Akar berserabut dan tumbuhan lain yang mula menutupi laluan juga turut menambahkan aras kesukaran ketika menuju ke puncak.
Lebih kurang 100 meter lagi untuk kita tiba di lokasi nahas. Namun malangnya, laluan yang seharusnya dilalui tertutup sepenuhnya dengan belukar dan semak sambun. Jadi sekarang ni penunjuk arah sedang berusaha untuk membersihkan laluan supaya kami semua selamat tiba ke destinasi. Setelah 4 jam tempoh pendakian, sisa kudrat yang masih ada harus dikerahkan untuk menebuk laluan pendakian yang sudah hilang. Cabaran seperti ini tidak diduga. Perancangan awal adalah untuk tiba di puncak sebelum senja menjelma. Jadi kerja membersihkan laluan pendakian harus dilakukan dalam kadar yang cepat. Setelah merentasi segala ujian sepanjang pendakian, tepat jam 2.45 petang, kami berjaya tiba di destinasi. Sampai. Penat lelah sepanjang perjalanan seakan-akan hilang dibawa pergi oleh keterujaan ketika bertemu dengan artifak ini. Helikopter Bristol Sycamore HR-14 XJ381 terhempas pada 7 Ogos 1957 apabila alat pengukur kelajuan gagal berfungsi ketika cuaca buruk. Lebih 6 dekad, ia terkubur di belantara ini. Biasanya kadang-kadang kalau masuk 4 atau 5 kali tak semestinya jumpa. Itu kami akan rasa penat. Dan rasa akan hampa lah bila balik kita tak berjaya untuk bertemu dengan apa yang kita nak kita cari. Tapi bila satu-satu ekspedisi berjaya dikesan, kami berjaya jumpa, kami berjaya dapatkan maklumat berkenaan dengan apa saja penemuan itu dan kami rasa teruja untuk share, untuk kongsikan apa penemuan yang kami jumpa ni kepada masyarakat luar. Usaha yang komited antara prasyarat untuk menjejak pesawat yang pernah terhempas di era Perang Dunia Kedua dan zaman darurat. Walau yang masih ada hanyalah bangkai berlumut yang penuh dengan karat, ia seolah turut meninggalkan bukti kisah lampau yang menanti untuk diterokai dan diceritakan kepada generasi kini. Negara kita pernah dijajah, antara yang terakhirnya Perang Dunia Kedua dan Darurat Malaya. Jadi bila adanya sejarah-sejarah tinggalan macam ni, janganlah diambil, jangan dicuri kan, biarkan dia macam ni supaya ianya boleh jadi iktibarlah untuk anak cucu kita dan untuk generasi akan datang. Sebabnya bila dah dicuri, dah dilupuskan, dah disimpan oleh individu kan tanpa pengetahuan, benda tu kita dah tak nampak dah. Di era Malaya darurat, helikopter milik tentera udara di Raja Britain ini melakukan rutin biasa penerbangan dari Fort Telano, Ulu Jelai ke Tanah Rata. Juru terbang pesawat Jim McCockle dipercayai cuba melakukan pendaratan cemas namun ia menjunam dan terhempas. Juru terbang dan seorang lagi kru pesawat bernasib baik apabila mereka terselamat dari nahas ini. Inilah logo asal dia. Di luar ni sebenarnya ada lingkaran warna biru. Tapi bila dah lama-kelamaan warna biru tu luntur, jadi banyak orang tersalah faham ingatkan heli ni milik Jepun. Meski berjaya tiba di lokasi, bukan bererti misi telah sempurna. Bagi kumpulan ekspedisi ini, sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk melakukan pemeriksaan dan pengesahan setiap artifak yang diterokai mereka. Segala informasi yang ditemui bakal dikongsikan dan diceritakan melalui medium media sosial. Penggambaran kami untuk ke kawasan-kawasan tapak nahas atau kawasan-kawasan pertempuran, dia punya perasaan teruja tu lain. Dan bila kami sampai ke kawasan-kawasan tersebut, perasaan sayu dan hiba tu ada. Sebab kami boleh bayangkan kalau satu kawasan tapak pertempuran yang melibatkan ratusan, malah kadang ribuan tentera yang bertempur di kawasan tu, tewas, mati di situ. Mereka terkorban mempertahankan negara. Jadi bila kami sampai, biasanya kami akan berikan satu tabik hormat lah. Walaupun kami ini adalah orang awam yang hanya meminati sejarah, tapi perasaan seperti anggota tentera juga, seperti berada di kawasan bertempur juga. Cinta,
Berbeza-beza nilai dan cara luahannya. Demi membuktikan rasa agung itu, ada yang sanggup merentasi belantara dan berhadapan dengan mara bahaya, menjejak masa lampau dan menculang nilai pengorbanan demi menzahirkan bukti kasih kepada tanah air dengan nafas kebebasan yang dihirup hari ini.